guys, welcome to my YouTube channel. Seperti yang korang lihat sekarang ni, aku berada di dalam ruang tamu rumah aku. Dan aku cuma berlatar belakangkan langsir dan juga kerusi. Aku just set up sikit-sikit je. Aku rasa yang mana dah okey tu okey je lah kan. Dan suasana rumah aku sekarang ni memang cerah, sebabnya aku buka banyak lampu dekat dalam rumah aku ni. Tapi bukan semua lampu tau, just beberapa lampu yang aku sekarang tengah duduk ni kan. So dekat kawasan ni je lah aku buka lampu supaya nampak lebih terang dan jelas. Dan aku boleh nampak apa yang aku nak nampak, dan aku tak nampak apa yang aku tak nak nampak lah. Okay, so faham kan? Okay, sekarang ni sebenarnya kan, ini merupakan video pertama tau yang aku upload dekat channel aku. So untuk korang, terima kasih sebab dah klik video ini. Dan jika video ini merupakan video pertama yang korang lihat di channel aku, terima kasih sekali lagi. Okay, dan sebelum aku terlupa, jika topik ini merupakan topik yang korang suka, pastikan untuk subscribe and press notification bell agar korang tidak pernah terlepas dan sentiasa tahu tentang video aku di-upload. Okey, sebenarnya hari ini aku nak menceritakan sebuah kisah sedih, kisah misteri, kisah pembunuhan yang berlaku di sebuah negara. Tapi bukan negara kita tau, bukan negara Malaysia, iaitu negara jiran kita. Negara jiran tersebut pun banyak juga datang ke negara kita untuk bekerja, mencari rezeki. Jadi warga negara Malaysia pun ada. Dia ada yang bekerja di Malaysia, lepas tu dah balik pun ke negara dia semula. Iaitu negara mana? Negara Jakarta, Indonesia. Kisah ni berlaku di sana. Yang ni kisah benar, bukan kisah main-main. Kalau korang tak percaya, korang boleh cari di Google. Korang search je, korang type tajuk ceritanya Setia Budi 13. Sebab apa aku pilih cerita ni? Sebabnya cerita ni tengah famous tau. Aku tengok YouTuber dekat dalam YouTube pun memang tengah hot cerita pasal Setia Budi 13. So aku ambil peluang ni untuk menceritakan kisah Setia Budi 13. Apa yang dimaksudkan Setia Budi 13 tu? Jom masuk. Okey, seperti yang aku cakap tadi, kisah benar ini berlaku di Indonesia. Berlaku pada 23 November 1981. Kisah ini masih lagi misteri tau. Sebab apa misteri? Sebabnya si pembunuh masih belum tertangkap. Kes ini masih tergantung. Berkemungkinan si pembunuh masih lagi hidup, mungkin dah tua, mungkin dia masih bebas dekat luar sana, mungkin dia dah bertaubat, ataupun mungkin dia dah meninggal dunia. Tapi kalau dia dah meninggal dunia pun mungkin dah settle lah bagi dia. Tapi bagi kita belum settle lagi lah kes ni. Sebab apa? Kes ni masih lagi dalam siasatan polis. Dan kes ni merupakan kes tragis terbesar yang pernah berlaku di Indonesia pada suatu ketika dulu. Kes ini merupakan kes pembunuhan pertama yang pernah berlaku di Indonesia. Dan kes ini amat menggemparkan seluruh rakyat Indonesia waktu ketika itu. Apa taknya si pembunuh berani membuang atau meletakkan mayat masa di tepi Jalan Setia Budi 13 atau nama lainnya di Jalan Jeneral Sudirman. Di Jalan Jeneral Sudirman, seperti yang korang tengok sekarang ni, keadaan memang nampak sibuk. Dan waktu ni ada program tau, macam program membudayakan pakaian mengikut trend. Yang disertai ini ramai lah, mungkin yang golongan-golongan muda. Dan keadaannya memang meriah waktu itu. Dan kalau korang lihat pun, di sana memang terdapat banyak bangunan. Ada mall, restoran, hotel. Jadi di sana memang jadi tumpuan sesiapa sahaja untuk datang. Di sana juga dibina beberapa arca Jeneral Sudirman yang ditempatkan di kawasan umum untuk dijadikan sebagai peringatan bahawa beliau merupakan tokoh terkemuka Indonesia waktu ketika dulu. Dan di sana juga terdapat bangunan-bangunan baru yang telah dibina waktu itu. Ini juga aku akan berkongsi beberapa fakta mengenai Jeneral Sudirman. Siapakah sebenarnya Jeneral Sudirman ni? Nama lengkap beliau adalah Raden Sudirman dan dikenali juga sebagai Jeneral Sudirman. Beliau dilahirkan di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau juga dilahirkan pada hari Isnin 24 Januari 1916. Beliau juga merupakan rakyat Indonesia dan beliau meninggal di Magelang pada 29 Januari 1950 dan jasad beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Beliau juga merupakan beragama Islam. Beliau juga merupakan salah seorang pahlawan Revolusi Nasional Indonesia dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Ia merupakan Panglima dan Jeneral RI yang pertama dan termuda pada usia yang masih cukup muda, iaitu berumur 31 tahun. Beliau juga telah menjadi seorang jeneral. Selain itu, ia juga dikenali sebagai pejuang yang gigih.
Meskipun ketika itu beliau diserangi penyakit, beliau juga tetap bersama para prajurit untuk melawan tentera Belanda pada agresi militer kedua. Apa tu agresi militer kedua kan? Agresi militer kedua tu bermaksud peperangan antara Belanda dan Indonesia waktu itu. Okey korang, itulah serba sedikit fakta mengenai beliau yang aku kongsikan di video aku kali ni. Dan aku rasa tak perlulah aku cerita panjang-panjang mengenai Jeneral Sudirman ni. Nanti berkemungkinan aku akan buat episod untuk akan datang. Aku akan ceritakan siapakah sebenarnya Jeneral Sudirman ni. Dan Jeneral Sudirman. Sebab tu kes ini menjadi kes pembunuhan pertama. Mungkin waktu itu ada juga kes pembunuhan yang lain, tapi tak diwar-warkan, tak se-famous kes ini, tak masuk berita. Jadi kes ini merupakan kes pembunuhan pertama yang pernah berlaku di Indonesia. Aku terpaksa stopkan sekejap sebabnya aku nak minta maaf kalau korang ada dengar bunyi kenderaan ke, bunyi kucing ke, bunyi ayam ke, bunyi-bunyi yang tak disengajakan ke. Aku minta maaf lah sebab memang suara tu memang aku tak dapat nak elak. Sebab aku pun rakam ni pun dekat dalam rumah, dan rumah aku ni dekat dengan tepi jalan. Jadi memang dengarlah bunyi kenderaan. So aku minta maaf sangat-sangat. Okey, pada pagi itu, suasana di Jalan Setiabudi 13 ni masih berjalan seperti biasa. Dengan kesibukan kenderaan lalu lintas, dengan kesibukan orang yang sedang berjalan di perjalanan kaki. Semuanya masih berjalan seperti biasa. Masih lagi tak tahu kan pasal kes tu. So masih tenang lagi lah waktu tu, masih biasa-biasa je kan. Okey, jadi waktu tu adalah dua orang pengawal keselamatan yang bernama Suryadi Jaya dan Adi Sumarna yang hendak pergi kerja. Dan waktu tu dia sedang berjalan di Jalan Setiabudi 13 ni. Dia lalu dekat tepi kawasan tu kan. Tepi kawasan tu sebenarnya memang banyak sampah. Macam dua orang ni suka letak sampah dekat situ. Nanti ada orang lain yang akan datang, akan pungut sampah tu dan akan bawa sampah tu ke satu tempat dan akan dihapuskan. Macam gitulah kan. Tapi waktu tu diorang ni, si Suryadi ni dengan Adi ni tercium bau busuk. Bau busuk sangat-sangat. Memanglah busuk sebab kawasan tempat sampah kan, tapi pelik, bau busuk tu pelik macam bau bangkai. Jadi diorang pun tertanya-tanya. Lepas tu diorang pun cuba mendekatkan diri. Diorang ni beranikan diri tau pergi ke kawasan tersebut untuk melihat. Waktu tu memang banyak sangat lalat. Memang kawasan tempat sampah kan, banyak lalat. Tapi memang lagi peliknya sebab bau tu memang amat busuk. Okey, jadi diorang pun macam takut-takutlah nak buka sebab diorang syak mungkin ada bangkai binatang liar ke kan, yang ada orang buang ke, ataupun ada sampah-sampah yang dah lama kan kat situ. Jadi macam dalam lama kan dia akan jadi busuk. Jadi diorang fikir macam itulah, tapi diorang syak ada sesuatu tau. Jadi waktu tu diorang cuba beranikan diri untuk memberitahu kepada pegawai yang sedang bertugas, yang tengah menjaga, mengawal kesesakan lalu lintas. Macam kita panggil apa? Apa namanya? Polis trafik. Polis trafik tu kan dia tengah bertugas. Waktu tu dia tengah menjaga kawasan lalu lintas tu. Jadi bila si Suryadi dengan Adi bagi tahu, okeylah dia take note lah kat situ, tapi dia tak sempat dia nak pergi tengok sebab dia tengah bertugas. Jadi bila dah lama-lama dia pun terlupa nak pergi check. Lepas tu datanglah dua orang ni. Dua orang ni tak tahu siapa dia, tak diperkenalkan diri dalam cerita ni. Jadi dua orang ni masa tu dia datang, dia tiba-tiba datang terus dia buka plastik yang dekat kotak tadi tu. Dia buka. Bila dia buka tu dia terkejut. Dia tengok dekat dalam kotak tu ada tengkorak. Lepas tu satu lagi plastik tu ada daging-daging. Jadi dia terkejut lah. Bila dia terkejut, dia menjerit tu jadi tumpuan tau. Waktu tu jadi tumpuan. Jadi orang yang ada kat situ pun macam berhentilah tengok, kenapa dia ni menjerit-jerit kat sini, ada apa kan. Jadi diorang pun tengok. Diorang datang dekat, diorang pun tengok dekat plastik tu. Diorang nampak lah apa yang ada dalam plastik tu. Okey, sebenarnya kan apa yang ada dalam kotak tersebut? Okey, korang ingat ada dua kotak tau. Kotak yang pertama ni mengandungi beberapa potongan tulang manusia, kepala manusia dan potongan tangan manusia. Okey, dan yang kedua mengandungi beberapa potongan daging manusia dan organ dalaman manusia yang masih lagi elok, iaitu jantung, paru-paru, hati. Itulah yang ada di dalam kotak kedua.
Okey, waktu tu kan tadi kan dah adanya report pada polis kan, tapi waktu tu polis belum ambil tindakan apa-apa sebab polis masih lagi melakukan tugas masing-masing. Okey, bila dah kecoh macam tu, polis yang tadi pun datang ke kawasan tersebut untuk melihat situasi yang sebenar. Masa tu polis tak percaya apa-apa tau. Polis tak percaya langsung apa yang didengar daripada masyarakat sekeliling. Jadi polis syak dekat dalam bungkusan tersebut cuma ada daging kambing yang dah ditinggalkan lama di situ. Sebab itulah dia jadi bau busuk kan. Okey, masa tu polis tak percaya lagi. Okey, jadi polis pun buka lah plastik tersebut dan melihat memang benar ada beberapa potongan jasad manusia yang terdapat dalam kotak tersebut. Tanpa melengah masa waktu tu, polis terus menelefon tim medis dari Lembaga Kriminologi Universiti Indonesia untuk datang ke kawasan tersebut dan melakukan tindakan selanjutnya. Okey, pada waktu tu kan bila dah jadi kecoh macam itu kan, bila tim medis dah datang, dah bawa potongan jasad nak pergi untuk autopsi, masa tu kan dah kecoh. Jadi polis pun datang ke lokasi dan melakukan penyiasatan lebih lanjut. Okey, waktu tu polis datang ke lokasi dan mencari beberapa bukti dan saksi untuk dijadikan petunjuk. Tapi sayangnya waktu tu memang susahlah nak dapat saksi dan bukti sebab waktu tu memang belum ada CCTV, jadi tak terakam apa-apa lagi. Memang susahlah nak dapat sebab kawasan orang lalu lalang dan kawasan tempat pembuangan sampah. Jadi memang sesiapa je boleh buang sampah kat situ kan. Jadi memang tak boleh, memang susahlah nak dapat siapa pelaku sebenar. Aku pegang je lah mikrofon ni daripada tadi kat tudung sampai aku pegang. Sebab tadi aku pergi toilet, aku nak buang yang kecil, jadi aku berhenti dah sekejap. Okey, sekarang kita sambung korang dengar tak suara aku? Okey, apa yang kita sambung? Okey, sebenarnya kan, okey, siapa pula doktor yang terlibat dalam kes Siti Budi 13 ni? Okey, doktor yang terlibat adalah Dr. Munim Idris. Okey, Dr. Munim Idris ni merupakan doktor pakar forensik yang telah terlibat dalam kes Siti Budi 13 ni. Dan doktor ini juga telah ataupun pernah mengambil beberapa kes kriminal yang seperti ini untuk dijalankan siasatan lanjut. Kemudian, tulang belulang tersebut dipotong menggunakan gergaji besi yang terlihat daripada bekas geseran kecil yang terdapat pada tulang belulang tersebut. So, memang sangat-sangat kejam si pembunuh ini melakukan tindakan tersebut. Memang dia tidak ada rasa perasaan apa-apa. Hasil daripada kajian Dr. Mudim Idris menyatakan bahawa betapa kejamnya si pembunuh dengan hanya memotong si mangsa menjadi beberapa bahagian dan mengasingkan daging daripada tulang seolah-olah mengikis satu persatu. Dia buat tu dengan begitu kemas dan bersih tau, sangat rapi, memang sangat cantik. Seolah-olah pembunuh ni memang mahir dalam bab-bab macam gini. Penyelidikan tersebut telah mendapati terdapat 13 potongan tulang manusia dan beberapa anggota potongan yang lain yang telah aku sebut seperti tadi. Okey, dan berkemungkinan waktu yang diperlukan oleh si pelaku untuk memutilasi jasad mayat tersebut dengan hanya memerlukan 3 hingga 4 jam sahaja untuk memisahkan anggota badan dengan menjadi beberapa potongan bahagian, sedangkan doktor pakar forensik profesional pun memerlukan 2 jam untuk membedah satu mayat. Jadi korang bayangkan tak betapa hebatnya si pelaku memerlukan 3 hingga 4 jam saja. Bermaksud tak sampai 1 hari pun dapat settlekan satu kes pembunuhan. Dan berkemungkinan juga selepas dia bunuh tu, mungkin pada hari yang sama ataupun esoknya dia letak mayat tersebut di lokasi yang terlibat. Okey, bahagian anggota organ dalaman pula iaitu jantung, paru-paru, hati disayat dengan begitu rapi sehingga doktor forensik ni dapat mencantumkan semula antara organ-organ dengan tulang-tulang ni, dan doktor ni yakin bahawa yang melakukan kes ini berkemungkinan lebih daripada 1 orang. Okey, dari cerita ni kan korang dapat rasakan tak ataupun korang dapat bayangkan tak betapa kejamnya pembunuh tu, betapa beraninya pembunuh tu, dan betapa
takutnya penduduk rakyat Indonesia waktu tu untuk hadapi kes ini, dan sampai sekarang tahu kes ni masih lagi misteri, belum selesai sampai sekarang. So daripada dah dulu pun dah pernah jadi kes pembunuhan yang kejam ni macam gini, apatah lagi zaman sekarang kan. Jadi kita ni memang kena sentiasa berhati-hati lah. Kalau aku pun aku takut, kalau nak pergi ke mana-mana pun aku takut. Berkemungkinan pembunuh tu dia pilih mangsa secara random, ataupun kenalan dia, ataupun kerabat dia, kita tak tahu. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang memang kena sentiasa berhati-hati. Kita berkawan dengan siapa, berjumpa dengan siapa, semua tu kita kena ambil tahu lah. Dan kita juga perlu beritahu pada orang yang terdekat dengan kita lah, supaya ke mana kita pergi ataupun apa yang kita buat, mereka tahu, dan apa-apa yang berlaku pada kita boleh diambil tindakan segera kan. Jadi kita sentiasa perlu berwaspada. Okey, kali ni aku rasa story aku habislah hari ni. Alhamdulillah aku dapat habiskan. Dan untuk korang yang tengok channel aku hari ni, aku harap korang bantu aku untuk like, komen pun boleh, tak ada masalah, komen dekat bawah nanti. Okey, jadi aku rasa aku nak tamatkan video aku hari ini. Okey, untuk korang juga, aku sebenarnya amat berharap agar korang dapat membantu aku dengan like video aku ni. Ni video pertama aku sebenarnya yang aku upload di channel YouTube aku, dan aku berharap juga korang dapat mendoakan aku agar aku dapat membuat konten yang lebih menarik di video-video aku yang akan datang. Okey, korang terima kasih tau sebab tengok aku hari ni. Alhamdulillah. Okey, bye. Assalamualaikum. See you next video. Bye. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. This is special performance. Shine bright like a Rewalk diamond. Music Remix.